Assalamualaikum. So hari ni saya nak mengajar topik persamaan linear. Dan saya nak tekankan sebenarnya persamaan linear ni dia ada dua bentuk soalan. Satu soalan yang memang awak dibenarkan menggunakan kaedah metrik. Tapi untuk kali ni saya fokus persamaan linear bila kita nak guna tanpa menggunakan kaedah metrik. So sini penyelesaian menggunakan kaedah matriks. Sekejap saya nak baca nanti sikit. Menggunakan kaedah matriks tidak dibenarkan. Jadi kita tak boleh nak guna kaedah matrik untuk soalan ni. Walaupun you dapat jawapan yang betul, tapi kalau you guna kaedah matriks, you memang tak akan dapat markah. Okey. Seterusnya, kita tengok macam mana cara nak menyelesaikan soalan ini. Pertama sekali, awak tengok pemboleh ubah. Sebelum tu, nyatakan dulu ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Antara dua-dua ketaksamaan, ada tak pemboleh ubah yang bernilai kemalannya adalah 1? Jadi daripada soalan ini, kita nampak persamaan kedua. So kita tulis dari 2. Jadi ini merujuk persamaan kedua, iaitu X tambah Y sama dengan 7. Dia sebenarnya untuk persamaan linear, dia ada dua kaedah. Sama ada you boleh guna kaedah penghapusan ataupun penggantian. Kalau awak tanya pada pandangan saya lebih suka menggunakan kaedah penggantian. Sebab bila penggantian ni dia ada markah untuk unknown yang you pilih sebagai pemula untuk buat persamaan itu. So daripada sini kita tengok soalan yang kedua ni. Dari 2 X tambah Y sama dengan 7. So kita akan nampak X sama dengan 7 tolak Y. Apabila you buat macam ni, X sama dengan 7 tolak Y ini, sekiranya betul, awak telah dapat markah, satu markah di sini. Okey, kemudian masukkan X dalam persamaan, dalam persamaan 1. So you ada 2X tolak 3Y sama dengan 4. So 2 dekat tempat X digantikan dengan nilai ini ya. Dekat tempat X ini. 7 tolak Y tolak 3Y sama dengan 4. Dan you kembangkan 2 darab 7, you dapat 14. 2 darab negatif Y, negatif 2Y tolak 3Y sama dengan 4. Okey, di sini kita nampak ini Y dengan Y. Tampak tak saya bulat dengan tanda sekali? Supaya saya nak you faham. Ini adalah mempunyai unknown yang sama. Pemboleh ubah yang sama. Okey, yang saya tak bulat ini, dia akan dipindahkan ke sebelah. Jadi, jawapan yang you akan dapat adalah tolak negatif Y, tolak 3Y. Ataupun hutang 2Y, hutang lagi 3Y. Setengah cikgu dia cakap hutang kan? So, maksudnya, you negatif 5Y sama dengan 4. Mesti tulis 4 dulu ya. 4 tolak 14. So, negatif 5Y sama dengan negatif 10. Bila nak Y sahaja, kita gunakan kaedah pembahagian atau penghapusan. So, saya selalu saran negatif 5. So, sebelah sini pun negatif 5. Potong. Akhir sekali, Y dapat 2. Bila Y dapat 2, Y ini dimasukkan semula dalam persamaan X tadi. Untuk mencari nilai X. So, oleh itu, X sama dengan 7 tolak, dekat tempat Y digantikan dengan 2, X dapat 5. So, inilah jawapan yang sebenar dan 4 markah. Saya nak ajar awak macam mana pemarkahan itu dikira ya. Pertama, bila you buat guna kaedah penggantian,
Mesti di sini dulu betul. Penggantian. You nak ganti pemboleh ubah yang mana? Kemudian you mesti masukkan nilai ini sehingga betul dan selesaikan di sini dan markah di sini dan akhirnya di sini. So ada 4 markah dalam soalan ini. Saya harap awak boleh jawab lah ya. So sekarang kita nak tengok cara menjawab soalan kedua. Okay. So kita tengok soalan kedua. Penyelesaian dengan kaedah matriks tidak dibenarkan. Okey, tidak dibenarkan. Kena take note dekat sini. Okey, di sini kita tengok ada 2 persamaan ya, ada 2 persamaan. So, langkah pertama macam saya ajar, you tulis siap-siap persamaan 1 dan persamaan 2. Antara kedua-dua persamaan, di manakah pemboleh ubahnya bernilai 1? So, kita nampak ini ada. Dari sini persamaan kedua. So, kita boleh pilih dari 2. R sama dengan 10 tambah 6S. So, kita pindahkan negatif 6 ni ke sebelah. Jelas dekat situ? Jadi, dekat sini kita akan dapat matrik. Bukan matrik. Kita akan dapat persamaan R sama dengan 10 tambah 6S. Kemudian kita akan masukkan R ini dalam persamaan 1. Dalam persamaan 1. So, persamaan 1 you, 1/2. Ada R kan? Ada R. R diganti dengan ini. 10 tambah 6S. Tambah 3S sama dengan negatif 1. Tapi you jangan susah hati. Walaupun you nampak macam dalam keadaan ini, you nampak ada pecahan, tak apa, tak ada masalah. Awak boleh menggunakan kalkulator dan you faham konsep apabila diberi kurungan, maksudnya kena darab. So, kita selesaikanlah 1/2 darab dengan 10. Saya darab satu-satu. Awak boleh tengok anak panah saya. So, you akan dapat 5 tambah 1/2 darab 6S. You akan dapat 3S tambah 3S sama dengan negatif 1. So, ini S dengan S adalah mempunyai pemboleh ubah yang sama. Jadi, 5 ni yang kita pindah ke sebelah. So, you akan dapat 6S sama dengan negatif 1 tolak 5. So, daripada sini, 6S sama dengan negatif 6. Dan akhir sekali you nak S saja. Jadi, hapuskan 6 ni menggunakan kaedah pembahagian 6. So, sebelah ni pun bahagi dengan 6. Saya ajar supaya you boleh hapus atas dan bawah. So, S dapat negatif 1. Dan you nak mencari R, you tengok balik persamaan dari 2 tu. R sama dengan 10 tambah 6S. 6 darab negatif 1. So, 10 tolak 6, R dapat 4. Jadi, sebenarnya tak ada masalah. Sangat mudah ya. Sangat mudah untuk mendapat 4 markah. So, first, tengok unknown mana yang bernilai atau pemboleh ubah mana yang pemahalannya adalah 1. Okey, so dapat. Kedua, you masukkan dalam persamaan yang lagi 1. Pastikan you masuk dengan betul, penulisan dengan jelas ya. Sehingga you dapat di sini, you dapat di sini dan akhirnya you dapat nilai S dan nilai R. So, cukup untuk 4 markah. Jadi sebenarnya tak ada masalah kenapa tak boleh menjawab soalan ini. Yang paling penting adalah you berusaha untuk jawab. Ya. Okey. So, kita tengok soalan ketiga. So kita nak tunjuk soalan ketiga ni. Okey. Penyelesaian menggunakan kaedah matrik tidak dibenarkan. Hitung nilai X dan Y. Okey. Sekarang kita, macam saya nyatakan sebelum ni, awak akan buat persamaan 1 dan 2. So, persamaan 1 dan 2. Okey. Kalau macam ni,
tak ada pula pemboleh ubah yang ada nilai pemalahnya 1. So, kita boleh pilih mana-mana yang mudah lah. Ya. Contoh saya pilih dari sini persamaan 1. Dari 1, you ada 4x tambah 5y sama dengan 3. Okey. Dia guna, bila tak ada macam ni, awak boleh pilih sama ada nak guna kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Tapi sebab hari ni saya fokus pada penggantian kan. So, 4x. So, daripada sini you akan dapat 4x sama dengan 3 tolak 5y. X sama dengan 3 tolak 5y bahagi 4. So, kita dapat nilai untuk X. Apabila X sama dengan 3 tolak 5X per 4. So, daripada sini kita akan masukkan X dalam persamaan kedua. So, you ada 5X. So, digantikan 3 tolak 5Y per 4. Okay. Tolak 2Y sama dengan 12. So, daripada sini, apa nak buat? Okay. You boleh guna satu-satulah. Okay. You boleh darab. 5 darab 3, awak akan dapat 15 per 4. Saya asingkan. 5 darab dengan negatif 5, you dapat negatif 25y per 4 tolak 2y sama dengan 12. Jelas dekat sini? Okey, so kita nampak ini. Ini adalah sebutan yang ada x, y. So, yang kita kena pindah adalah 15 per 4 dekat sini. Okay. So, daripada sini, negatif, saya nak buat bagi nampak cantik sikit. Okay. So, daripada sini, negatif 25y per 4 tolak 2y sama dengan 12 tolak 15 per 4. So, daripada sini, bila you selesaikan, you akan dapat macam ni. Negatif 25y per 4 tolak 2y sama dengan you akan dapat 33 per 4. Okay. Sekarang kita ada penyebut 4 ni yang mengganggu kita sekarang. Jadi kita nak hapuskan semua ungkapan ini, kita darab dengan 4. So, maksudnya di sini, awak tengok ya, dengan mudah je. Awak darab dengan 4, sini darab 4. Sebutan ini juga darab 4, sebutan ini juga darab 4. So, apa yang awak dapat adalah, ini bila darab 4, you akan dapat negatif 25y tolak 8y sama dengan 33. So, daripada sini, you dapat negatif 33y sama dengan 33. Y akan dapat negatif 1. Bila y dapat negatif 1, maka X akan dapat nilai sama dengan 3 tolak 5 darab negatif 1 bahagi dengan 4. So, you akan dapat X nilainya adalah 2. Awak terus tekan kalkulator di sini. Jadi, tiada masalah. So, jangan risau. Apabila you dapat dalam bentuk pecahan, you jangan risau. Awak tengok penyebut yang di bawah itu. Awak tengok nilai yang di bawah itu. Jadi, awak fikir bagaimana nak menghapus nilai di bawah tersebut. Sebenarnya ada beberapa kaedah lah ya. Sama ada awak boleh selesaikan semasa di sini atau di sini. Contoh kalau di sini awak nampak pemboleh ubahnya adalah 4 ni. So, you nak hapus, you darab semua 4. Darab 4 sini, darab 4 sini, darab 4 sini. So, boleh. Tiada masalah. Jadi, sekurang-kurangnya you faham macam mana nak menjawab. Okey, itu saja. Bye.